Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Pada hari ini kita akan menyambung pelajaran kita, iaitu mata pelajaran fiqah. Dan hari ini kita akan belajar tentang perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas besar. Maksudnya perkara-perkara yang kita tak boleh lakukan kalau kita berada dalam keadaan berhadas besar. Okey, mari kita tengok apa dia perkara-perkara tersebut. Okey, ini dia. Yang pertama sekali ialah solat fardu ataupun solat sunat. Okey, orang yang berhadas besar, mereka tak boleh nak solat sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Solat fardu tu yang solat 5 tu lah, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Okay, kalau solat sunat macam solat duha, solat taubat, semua jenis solat lah memang tak boleh kalau kita berada dalam keadaan hadas besar. Dan kalau kita solat pun, solat kita takkan sah dan hukumnya berdosa. Okey. Yang kedua adalah duduk dan beriktikaf di dalam masjid. Okey, kalau kita berhadas besar, ini bermakna kita dalam keadaan yang kotor, tak bersih. Jadi masjid tu adalah tempat yang suci, tempat orang Islam beribadah, tempat orang lain beribadah. Jadi masjid adalah tempat yang suci. Jadi bila kita dalam keadaan berhadas besar, kita tak boleh lah duduk dekat dalam masjid, nak beriktikaf dalam masjid lama-lama, sebab kita dalam keadaan yang kotor. Okey. Yang ketiga adalah perkara yang dilarang, membaca, menyentuh atau membaca Al-Quran. Okey. Membaca atau menyentuh Al-Quran semua tak boleh kalau kita berhadas besar. Okey, tapi bagaimana pula kalau dengan tafsir Al-Quran? Sekarang kan dah banyak kan tafsir Al-Quran, Al-Quran yang dengan tafsir tu kan. Tapi kalau yang tafsir tu kita boleh pegang, tapi tak bolehlah nak baca sesuka hati kan. Tapi untuk tafsir tu bolehlah, tapi ni maksudnya Al-Quran yang memang betul-betul hanya ada tulisan Arab je dalam tu, tu kita memang tak boleh membaca, tak boleh menyentuh ataupun tak boleh bawa Al-Quran tu. Okey. Yang keempat ialah tawaf di Baitullah. Okey, apa itu tawaf di Baitullah? Okey, tawaf ni adalah orang-orang yang mengerjakan haji ataupun umrah. Okey, mereka akan mengelilingi tawaf, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Okey, jadi kalau dalam keadaan berhadas besar, mereka memang tak dibenarkan, haram untuk melakukan tawaf. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah perkara yang dilarang kepada orang yang berhadas besar adalah berpuasa bagi perempuan yang haid dan nifas. Okey, untuk perempuan yang haid dan nifas, mereka hendaklah menunggu tempoh berakhirnya haid dan juga nifas. Contohnya kalau perempuan 7 hari, 7 hari lah, lepas tu baru boleh diorang bersuci, mandi wajib, dan baru boleh berpuasa semula. Kalau macam ibu-ibu yang baru lepas bersalin, keluar darah nifas, mereka akan selalunya 40 hari. Jadi kalau 40 hari keluar darah, 40 hari lah tak boleh solat. Lepas bersuci ataupun mandi wajib barulah boleh melakukan ibadah-ibadah lain. Macam itulah. Jadi kalau kita tengok ibu-ibu kita, kadang-kadang ibu kita tak solat kat rumah, tak puasa, tu bukannya diorang saja-saja ataupun diorang malas, tapi kemungkinan besar mereka sedang dalam keadaan haid ataupun nifas. Okey, jadi untuk membolehkan mereka melakukan ibadah seperti baca Quran, solat, lakukan ibadah-ibadah lain,
Caranya adalah satu, iaitu bersuci. Dan cara bersuci untuk berhadas besar adalah dengan melakukan mandi wajib. Okey, next. Okey. Untuk tugasan pada minggu ini, Ustazah nak murid-murid yang pertama lukiskan dalam buku tulis 2 perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Okey, kita dah tengok tadi ada 5 perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Jadi Ustazah nak kamu lukiskan 2 sahaja perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Contoh macam solat. Okey, solat dilarang. Okey, lukislah orang solat ke apa ke. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Okey, yang kedua, buat latihan dalam buku aktiviti berkaitan dengan tajuk hadas. Okey, kita dah belajar semua dah. Dah habis dah tajuk hadas ni, hadas besar, hadas kecil. Dua-dua kita dah belajar. Jadi Ustazah nak kamu jawab soalan dalam buku aktiviti yang berkaitan dengan tajuk hadas ni. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita belajar hari ini dapat manfaat dan semoga kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.